Betul. Dengan fakta yang diberikan oleh Z ni, 143 kes digugurkan berbanding kes yang digugurkan oleh Pakatan Harapan 15 kes. 143 kes tu adalah semuanya kes rasuah. Banding dengan kes-kes rasuah. Kes-kes rasuah ni memang jelas dia ada satu kesalahan. Kita nak kona baring tang mana sekalipun, rasuah, terima suapan, menyalahgunakan kuasa, itu adalah satu jenayah. Jadi bila kita gugurkan kes yang berkaitan dengan jenayah ini, lagi-lagi kes-kes yang digugurkan itu berkaitan ataupun melibatkan ahli-ahli politik. Cuma ia menjadi topik ataupun perkara yang dimain-mainkan oleh penyokong-penyokong UMNO yang saya rasa sangat kelakar pun ada juga sebab dia tak nampak yang 143 kes yang digugurkan ini. Yang dia nampak 15 kes yang sebenarnya tidak pun melambangkan bahawa Pakatan Harapan menyalahgunakan kuasa sebagai kerajaan sebab kes yang digugurkan itu adalah kes-kes yang tidak sepatutnya didakwa daripada mula. Itu yang membezakannya. Lagi satu, kenapa yang membezakan satu kes yang asyik diulang-ulang lah oleh diorang ni, asyik diulang-ulang, kes terowong. Kenapa digugurkan? Jadi saya secara personalnya saya tak ambil tahu sangatlah pasal kes terowong ni. Cuma saya ternanti-nanti sebab Rafizi dia ada tweet, saudara Rafizi dia ada bagi tahu yang dia akan bongkarkan berkenaan dengan kes terowong ni. Jadi kita pun nak dengar jugalah. Tapi maksudnya kes yang sewaktu Perikatan Nasional Barisan Nasional ni memerintah dalam tempoh pengkhianatan ini yang melibatkan kesemuanya rasuah yang nilainya semuanya juta-juta, bilion-bilion. Kalau saya percaya kalau amount itu dikumpulkan, saya ingat tidak ada lagi rakyat miskin yang susah di negara kita. Sebaliknya, infografik yang menyebut Pakatan Harapan dia gugurkan kes sebanyak 15 kes yang telah digugurkan sewaktu Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ini faktanya. Daripada 15, 14 hanya satu saja yang berkenaan tentang rasuah, itu pun kes Lim Guan Eng. Baki 14 lagi adalah kes-kes yang melibatkan perhimpunan aman, hasutan dan sebagainya. Tidak ada melibatkan duit rakyat. Ini bezanya bila kedua-dua kerajaan ini mungkin buat tindakan yang sama, gugurkan kes. Dua-dua pun buat benda yang sama, gugurkan kes. Satu, gugurkan kes 142 kes ni melibatkan duit rakyat. Duit rakyat tau. Duit rakyat. Tetapi satu lagi, Pakatan Harapan ni gugurkan kes juga, tapi yang melibatkan Akta Perhimpunan Aman, hasutan, fitnah dan sebagainya. Satu saja rasuah. Maksudnya 142, satu rasuah, 142 yang UMNO Barisan Nasional Perikatan Nasional ni yang libatkan duit rakyat. Jadi dari pandangan sedikit pandangan politik Arda ni, pada pandangan Arda mungkin boleh jelaskan ataupun huraikan perbezaan antara kedua-dua keadaan yang sama, pengguguran kes ini, yang melibatkan orang politik, yang melibatkan kes-kes yang mana disebut tadi, kes tentang rasuah dan satu lagi kes berkenaan tentang Akta Perhimpunan Aman. Jadi pada pendapat Arda ni, bagaimana kita nak menjelaskan kepada rakyat ataupun kita nak mencari satu nilai yang kita boleh terapkan dalam setiap rakyat Malaysia ni berkenaan tentang kes-kes yang digugurkan ini. Sebenarnya saya dengar. Dengar, tapi ada pula orang komen ada tak berapa dengar, tapi dah dengar dah. Okay. Alright. So actually bagus lah Z tanya soalan ni sebab actually hari tu isu ni berbangkit sikit lah sekejap dekat Twitter bila Najib dijatuhkan hukum dan daripada situ dah ada orang cuba mengaitkan lah dengan kes-kes yang digugurkan oleh Pakatan Harapan. Lepas tu dia cuba question lah kenapa macam orang-orang penyokong-penyokong Pakatan Harapan ni kata bias lah kan. Maksudnya kalau BN buat, UMNO buat, semua salah. Tapi bila Pakatan Harapan buat, semua dipejamkan mata lah macam tu. Jadi saya ada reply lah kepada soalan-soalan tu. Saya cakap
saya just cakap macam ni je lah. Saya cakap saya tahu kenapa. Cuma hari ni saya tak nak cakap pasal benda ni. Saya nak biar orang UMNO attack kita. Macam sebab dia orang dah sedih dah kan dengan Najib punya sabitan tu kan. Saya kata okey tak apa, biar je. Biar dia gunakan point tu untuk kritik Pakatan Harapan. Jadi saya tweet macam tu je. Jadi adalah beberapa orang tanya saya kenapa, apa sebenarnya jawapan yang kita nak bagi pada penyokong-penyokong UMNO ni bila diorang mempersoalkan perkara tu dan ataupun membangkitkan isu pasal kes-kes gugur ni. Jadi saya seronok bila Z tanya supaya senang sikit saya nak jawab sebab kalau tweet ni macam malas kan. Okey. Betul. Dengan fakta yang diberikan oleh Z ni, 143 kes digugurkan berbanding kes yang digugurkan oleh Pakatan Harapan 15 kes. 143 kes tu adalah semuanya kes rasuah. Sebab itu berbeza dengan Pakatan Harapan yang menggugurkan kes-kes yang berkaitan dengan Perhimpunan Aman, kes akta hasutan dan sebagainya. Kenapa saya cakap berbeza? Sebab kes berkaitan dengan Perhimpunan Aman, dengan hasutan, ini adalah kes yang didakwa di bawah akta-akta yang memang menyebabkan akta-akta yang tidak baiklah untuk kita, untuk satu negara, untuk negara kita. Macam sama tadilah Section 233 SKAM, dia terlalu luas, dia terlalu up to the interpretation of court. Lepas tu dia boleh disalahgunakan. Macam contohlah dalam Akta Perhimpunan Aman kan. Semua pendakwaan yang dibuat di bawah Akta Perhimpunan Aman ni adalah berkaitan dengan perhimpunan yang dibuat tanpa memberikan notis yang cukup kepada pihak polis. Jadi kes yang macam ni, kita actually kes ni dah argue dah pada tahun 2013 macam tu kes dia dipanggil sebagai landmark case lah. Landmark case mengatakan bahawa perkara ini sebenarnya dia dah ultra bias to federal constitution, maksudnya bertentangan dengan hak dalam constitution tersebut. Tapi instead of asal-asalnya kita kena bagi, tak silap saya 14 hari notis kot, lepas tu sekarang dia kurangkan hari notis tu, tapi still kena bagi notis. Jadi benda tu macam bila kita dakwa, even kalau kita pergi polis kan, kita kena panggil dengan polis, kena bagi statement, polis sendiri pun cakap benda ni buang masa. Sebab tak ada isu pun. Isunya hanyalah notis. Jadi bila kes-kes ini digugurkan, dia sebenarnya tidak ada dia tak dikira sebagai campur tangan politik pun bagi saya. Sebab itu hanyalah sebagai satu message kepada rakyat ataupun kepada sesiapa polis ataupun sesiapa sahaja bahawa undang-undang seperti ini sebenarnya tidak perlu pun untuk kita wujudkan lagi dalam negara kita. Sebab kita nak satu undang-undang yang progresif berbanding dengan kes-kes rasuah. Kes-kes rasuah ni memang jelas ia adalah satu kesalahan. Kita nak kona baring tang mana sekalipun, rasuah, terima suapan, menyalahgunakan kuasa, itu adalah satu jenayah. Jadi bila kita gugurkan kes yang berkaitan dengan jenayah ini, ialah jadi sesuatu yang questionable lah kan. Kenapa kita nak gugurkan? Lagi-lagi kes-kes yang digugurkan itu berkaitan ataupun melibatkan ahli-ahli politik. Itu yang membezakanlah Pakatan Harapan dan juga PN ni. Cuma ada satu kes yang asyik diulang-ulang lah oleh diorang ni, asyik diulang-ulang, kes terowong. Kenapa digugurkan? Jadi saya secara personalnya saya tak ambil tahu sangat lah pasal kes terowong ni. Cuma saya ternanti-nanti sebab Rafizi dia ada tweet, saudara Rafizi dia ada bagi tahu yang dia akan bongkarkan berkenaan dengan kes terowong ni. Jadi kita pun nak dengar jugalah. Tapi maksudnya kat sini, sekarang government kita adalah bukan lagi Pakatan Harapan, government Perdana Menteri UMNO, dan ada juga bersatu dalam kabinet, ada juga PAS dalam kabinet. Jadi kalau nak buka kertas siasatan kes terowong ni sebenarnya boleh sangatlah Zat, tapi tidak pun dibuat. Cuma ia menjadi topik ataupun perkara yang dimain-mainkan oleh penyokong-penyokong UMNO yang saya rasa sangat kelakar pun ada juga sebab dia tak nampak yang 143 kes yang digugurkan ini. Yang dia nampak 15 kes yang sebenarnya tidak pun melambangkan bahawa Pakatan Harapan menyalahgunakan kuasa sebagai kerajaan, sebab kes yang digugurkan itu adalah kes-kes yang tidak sepatutnya didakwa daripada mula. Itu yang membezakannya. Lagi satu, kenapa yang membezakan yang menunjukkan bahawa 143 kes digugurkan ini sememangnya campur tangan politik. Kenapa?
Benda ni sebenarnya dah terbukti dah Zaid dalam perhimpunan ataupun takli apa kita panggil yang UMNO punya perhimpunan tu yang Zaid Hamidi itulah Amanat Presiden. Amanat Presiden, dalam amanat Presiden UMNO dia orang sendiri dah terus terang, dia orang sendiri dah orang kata menunjukkan taring dia bagaimana dia orang nak campur tangan dalam sistem judiciary kita, dalam institusi kehakiman kita. Maksudnya selama dia orang memerintah sebelum ini, itu yang dia buat. Sebab tu saya cakap 143 kes yang digugurkan ini memang campur tangan politik. Dia bukannya digugurkan saja-saja atau bukan. Dia bukannya digugurkan dengan merit ataupun dengan consideration yang betul, tapi memang campur tangan politik. Mereka sendiri buktikan benda tu dalam amanat Presiden. Malahan MP, macam Zaid cakap tadi, MP Pengeram agak mengecewakan kita sebab kita anggap selama ni beliau lah antara orang kata orang yang boleh menyelamatkan UMNO dari dalam kan. Tak tahulah. Tapi tiba-tiba beliau keluarkan kenyataan sebegitu rupa. Kenapa tak lantik je AG yang boleh maksudnya AG di kalangan mereka. Maksudnya apa di situ? Apa? Yang boleh dengar cakap dia. Ya, maksudnya apa di situ? Maksudnya dia nak lantik AG yang memang dia boleh kontrol lah, dia boleh kawal. Jadi tak perlulah bandingkan 143 kes digugurkan tu dengan 15 kes yang digugurkan oleh Pakatan Harapan sebab perbandingan itu tidak wajar sama sekali dan kelakar sebenarnya. Ya. Yalah, masih lagi di